Jadi dari mana datangnya kebolehan dia selesaikan masalah sakit orang tu? Dengan jalan berfikir. Aku belajar dulu yang ni, belajar yang ni tak pernah belajar lagi. Tapi cuba buat kaitan. Dia buat kaitan, oh macam ni penyelesaian. Macam itulah. Okey, habis tadi pengajian insani. Daripada luar, daripada dalam. Kemudian ada dua pula bentuk pengajian robbani. Pengajian ketuhanan. Okey, pengajian robbani ni ada dua jenis. Satu wahyu, satu lagi ilham. Yang wahyu ni untuk nabi-nabi, rasul-rasul. Kita tak ada can nak dapat. Yang kedua ilham ataupun ilmu laduni. Kita ada harapan dapat. Walaupun nampaknya tipis lah nak dapat. Ulama-ulama, wali-wali dapatlah, kita susah dah nak dapat. Tapi ada potensi. Tak mustahil kita dapat kalau Allah nak bagi. Melalui wahyu tak boleh dah. Melalui ilmu laduni ada harapan lagi. Bagaimanakah kedudukan ilmu wahyu ini? Ilmu wahyu ini pusaka nabi-nabi, kepunyaan rasul-rasul. Allah Ta'ala telah menutup pintu wahyu ini sejak dari zaman penghulu kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wafat, habislah. Ilmu wahyu ni lebih sempurna, lebih mulia dan lebih kuat, kerana ia dapati ilmu ini daripada pengajaran Rabbani dan tiada sekali-kali berkecimpung dalam pengajaran insani. Apakah pengajian Rabbani melalui ilham? Okay, wahyu tadi kita tutup cerita lah, sebab kita pun tak ada harapan nak dapat. Ilham, ilmu laduni, yang ni kita ada can dapat. Ilham ni kesan wahyu. Kesan-kesan wahyu. Ilham ni dia datang terus daripada Tuhan, tanpa perantaraan. Contoh yang biasa kita dengar, cerita Nabi Adam. Bila dia diciptakan, malaikat-malaikat pun tertanya-tanya, kenapa diciptakan ni makhluk ni? Tuhan kata, kamu tak tahu apa yang aku tahu. Lepas tu Tuhan dia ilhamkan kepada Nabi Adam tadi secara terus ilmu-ilmu lah, termasuklah nama-nama, benda-benda, nama apa-apa lah. Lepas tu Tuhan pun tanya malaikat, tahu tak apa benda ni? Tak tahu, tak ada ilmu. Padahal malaikat dah berapa zaman berzaman dah punya hidup. Tuhan tanya Nabi Adam. Bila tanya Nabi Adam dia cerita, ni apa dia, ni apa dia, ni apa dia. Dari mana datang tu? Secara terus daripada Tuhan, melalui ilham. Jadi dia kuat. Apakah ilmu laduni? Ini pendapat Imam Ghazali. Ilmu laduni ialah ilmu yang tidak ada perantaraan dalam mendapatkannya antara jiwa dengan Allah Ta'ala. Ia adalah seperti cahaya yang datang dari lampu ghaib dan jatuh ke atas kalbu yang bersih, kosong lagi halus, latif. Contoh, kita duk berdebat dengan orang bukan Islam, macam-macam masalah tak dapat jawapan. Fikir berapa hari dah, macam mana nak jawab ni tak boleh. Tak apa, tinggal dululah, masuk waktu semayang kita pun semayang. Tengah-tengah semayang tu tiba-tiba kita tak fikir pun persoalan tadi, zup dapat jawapan. Terus dapat jawapan. Oh, macam ni jawapannya. Tak puas lagi fikir. Jangan kita fikir masa sembahyang tu, rugilah. Dia dah ganggu sembahyang kita ni. Dari mana datang jawapan tu tadi? Kita punyalah cari penyelesaian masalah, dia punya tak dapat berhari-hari dah. Kita duk fikirkan perah otak ni, pengajian insani yang dari dalam tadi. Tak dapat. Tiba-tiba kita sembahyang, dalam sembahyang tu dapat. Sedangkan kita tak fikir pun. Ni salah satu tanda-tanda. Salah satu dia pun mungkin ilmu laduni, tapi kita dapat sikit. Jarang-jarang. Tak tahu dapat jawapan ni. Tak tahu, bukan ada jin mai bisik ke apa, yang bisik-bisik bukan. Ilmu laduni ni dia bukan bisik-bisik. Kalau orang kata dia ada ilmu laduni ni sebab dia ada terdengar. Dia terdengar. Sampai simpan jalan, kat mana rumah kenduri ni? Lupa pula nak bawa kad, nak tengok dia punya peta. Dapat bisik belah-belah kanan. Kita ambil simpan kanan. Pergi-pergi betul. Yang tu bukan laduni. Laduni dia tak main bisik-bisik. Dia jatuh tu terus tahu. Seolah-olah kita dari mana aku dapat jawapan ni? Seolah-olah dah lama dah kita tahu jawapan tu. Dia tiba-tiba aja. Dia bukan jenis fikir dapat, bukan. Bisik-bisik bukan. Itu bisik-bisik benda lain lah. Wahyu pakaian nabi-nabi, ilham hiasan wali-wali. Ada juga orang kata ilmu laduni ni ialah ilmu yang diperolehi setelah kita mengamalkan apa yang kita pelajari.
Kan? Kalau kita amalkan apa yang kita tahu, Allah akan pusakakan apa yang kita tidak tahu. Kita duk belajar ilmu agama ni, ilmu kerohanian, ilmu ibadah semua. Apa yang kita belajar tu kita amal, Allah bagi lebih. Yang tu ilmu laduni. Contoh dia, kita tanam jagung. Di belakang rumah kita tepi sungai tu ada tanah sikit, nak tanam jagung lah. Kita minta khidmat, nasihat pegawai pertanian. Pegawai pertanian pun dia kata guna benih macam ni, tanam jarak macam ni, air sebanyak ini. Kami dah cuba banyak tahun dah, banyak tempat. Sebulan boleh dapat 600 ringgit. Sekali jual tu dapat 600 ringgit. Contohnya lah. Jadi orang tadi pun dia buat sebagaimana yang dibagi tahu oleh pegawai pertanian tu tadi. Semua dia ikut. Jarak batas dia, air dia banyak mana, nak tuai masa bila, semua dia ikut. Lepas tu dia pergi jual. Bila dia jual, dia dapat 700 lebih buah dia. Sedangkan kalau ikut kajian orang tu tadi, dia cuba banyak tempat lah. Kalau tanah seluas ini 600 sebulan dapat. Tapi sebab kita ikut dia punya saranan tadi semua, apa yang kita belajar, kita amalkan semua, bila kita jual tiba-tiba 700. Lebih apa yang dapat. Jadi ilmu laduni tamsilan dia macam tu lah. Yang kita duk belajar ilmu agama ni tapi kita amal. Kalau kita tak amal, susahlah nak dapat. Kita belajar dan kita amal. Bila kita amal tu, kadang-kadang Allah bagi lebih. Yang tu ilmu laduni. Kita tanam jagung, ikut cara yang kita belajar, sepatut dapat 600 ringgit, tiba-tiba dapat 700, ada lebih. Satu lagi pula, jenis yang tak belajar pun, tapi orang ni Allah pilih. Allah pilih terus masuk dalam hati dia. Dia bukan jenis belajar pun. Dia belajar sikit-sikit, yang asas-asas semua dia belajar lah. Tiba-tiba Allah pilih. Tapi jenis ni jarang. Jarang nak dapat jenis. Antaranya orang kata macam Nabi Khidir lah. Dia tak ada belajar ke sana kemari kan, tapi terus dapatnya. Contoh yang ni pula, jagung tadi lah. Kita tahu dah kalau kita tanam jagung ni dapat 600 sebulan. Tapi satu hari ada orang datang ke rumah kita. Dia kata, saya nak buka resort dekat sebelah tanah encik tu, di tepi sungai tu. Tapi tak cukup tanah nak buat tempat aktiviti. Tempat bermalam semua dah ada dah, aktiviti tak cukup. Jadi kami nak sewa. Selalu pakcik tanam jagung sebulan berapa? 600. Tak apa, kami nak sewa sebulan 700. Tak payah tanam apa-apa, sewa je sebulan 700. Kan? Yang kawan dia tadi tanam, dia ikut aturan dia. Sepatutnya dapat 600 tapi dapat 700. Yang tu nak tamsil dengan laduni lah. Yang orang kedua ni pula, dia tak payah tanam pun, tapi dah rezeki dia, Tuhan nak bagi kan. Kebetulan orang buka resort di sebelah tanah dia. Kami sewa lah, tak payah tanam jagung, duduk rumah saja, goyang kaki, kami sewa sebulan 700 lagi. Jadi ilmu laduni macam tu. Sebahagian ramai orang, dia dapat ilmu laduni dengan cara dia belajar dan dia amal. Apa yang dia belajar tu dia amal, Tuhan bagi lebih. Ada orang pula Tuhan pilih terus bagi je. Tapi jenis kedua ni jarang-jarang berlaku. Apakah contoh kehebatan ilmu laduni? Kata Sayyidina Ali, kalaulah aku ni bagi satu bantal, aku duduk, kemudian diminta aku menghukum ahli Taurat, orang Yahudi ni, dengan kitab mereka aku boleh hukum. Bahkan nak hukumkan orang ahli Injil, orang Nasrani ni aku boleh hukum. Nak hukum ahli Quran, orang Islam, aku boleh hukum. Dia boleh hukum mereka ni ikut aturan kitab-kitab tu. Padahal dia tak pernah belajar. Masa bila Sayyidina Ali nak belajar kitab Taurat? Masa bila dia belajar kitab Injil? Sebab zaman tu kan dah rosak dah kitab Taurat, kitab Injil ni. Tapi dari mana dia boleh menghukum mereka ni ikut kitab Taurat, ikut kitab Injil? Dari mana ilmu dia datang? Ini yang katakan ilmu laduni. Satu lagi, Sayyidina Ali kata, kitab Nabi Musa, iaitu kitab Taurat ni, disyarahkan, isi syarahan dia tu boleh dimuatkan ke atas 40 ekor unta. Kitab Taurat tu kalau disyarahkan buat buku, punya banyak buku dia boleh letak atas 40 ekor unta.
Dia punya syarah punya hebat kan. Imam Al-Ghazali dia syarahkan Quran 40 jilid. Ni kalau syarah kitab Taurat ni 40 unta bawa. Berapa satu ekor unta tu bawa berapa puluh buku tu, berapa banyak buku. Tapi kata Sayyidina Ali lagi, kalau diizinkan Allah mensyarahkan makna-makna surah Al-Fatihah sahaja, nescaya aku dapat melaksanakannya hingga sampai seperti itu juga. Kitab Taurat tu syarah dia 40 unta. Usung dia punya buku. Tapi kalau Sayyidina Ali dia syarahkan Al-Fatihah saja, 7 ayat tu saja, sama banyak dengan Taurat tadi. 40 unta kena bawa buku yang dia syarah. Dari mana datang ilmu dia tu? Kalau bukan ilmu laduni, dari mana? Adakah dia belajar? Adakah dia belajar dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pun tak syarah dulu kan? Al-Fatihah saja dia syarah 40 bebanan unta. Itu yang diceritakan Syekh Ahmad Al-Fatani. Ini satu orang ulama Nusantara, orang Melayu. Dia duduk di Mekah sana, dia jadi ulama besar. Zaman dulu ramai orang Melayu ni jadi ulama besar di sana. Zaman sekarang ni susah nak dapat. Sampaikan dia ni jadi utusan ulama-ulama di Mekah nak selesaikan satu masalah. Ada ulama dari Mesir dengan ulama dari Beirut. Mereka ni selisih faham. Jadi nak selesai masalah antara mereka ni, ulama-ulama Mekah hantar Syekh Ahmad Al-Fatani. Orang bertani lah ni. Syekh Muhammad Abduh daripada Mesir dan Said Yusuf An-Nabhani dari Beirut. Bila jumpa mereka ni nak orang tengah, moderator, orang tengah. Dua orang ni macam nak berdebat lah, nak kena ada orang tengah. Syekh Muhammad Abduh pun tanya kepada Syekh Ahmad Al-Fatani, ada tak orang yang boleh jadi orang tengah? Ahmad Al-Fatani kata, ada, anak murid aku seorang. Dia pun bawa lah. Siapa dia? Tok kenali lah, awang kenali, Kelantan. Syekh Muhammad Abduh pun tanya, ni dia ni, jadi orang tengah. Ya, aku nak test dulu, layak tak jadi orang tengah? Bukan jadi ulama, nak layak jadi orang tengah ya, pengerusi majlis ni. Boleh? Cuba syarahkan surah Al-Fatihah. Tok kenali pun syarahkan. Dia syarahkan tu 7 hari. Bukanlah tak tidur langsung, baliklah tidur, mandi, semayang semua. 7 hari dia sambung 7 hari mensyarahkan Al-Fatihah saja. Bukan tengok kitab tak. Hebat Tok kenali. 7 ayat tu dia syarahkan sampai seminggu. Syekh Muhammad Abduh pun tak habis lagi. Dia kata cukuplah. Kamu layak jadi orang tengah. Nak jadi orang tengah kan, syarah Al-Fatihah 7 hari. Kita kalau syarah sekejap habis, tak tahu syarah apa lah. Nak jadi orang tengah pun tak layak. Dia baru nak jadi orang tengah, belum jadi pendebat lagi, jadi orang tengah je pun. Dia syarah Al-Fatihah 7 hari. Untuk ulama Melayu dulu hebat. Sekarang ni susah nak dapat dah.